Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah kita. Bengkel ni dinamakan bengkel baqi, iaitu bahasa Arab Al-Quran Yusra. Yusra dan bahasa Arab maksud mudah. Yusra maksudnya mudah, maksud Allah beri kemudahan untuk memahami ayat Al-Quran. Dan Yusra pula juga nama singkatan antara saya dengan isteri saya lah, Dr. Rahailah. Okey, dan bengkel ini dibuat dengan kerjasama dengan College Dar Al-Hikmah, bertempat di Sungai Ramal Dalam, tak jauh pada rumah saya. Dan ini College Dar Al-Hikmah dan Baqi Resources, itu syarikat saya yang kendalikan bengkel ini, sama-sama promosikan Baqi ini untuk ditebar luaskan kepada khalayak supaya lebih ramai mereka, orang-orang kita yang boleh, orang-orang yang boleh baca Al-Quran, lepas tu boleh pula faham Al-Quran, insya-Allah. Okey, jadi College Dar Hikmah ialah satu college yang ditubuhkan sejak 1989, ialah satu college pengajian tinggi Islam swasta yang terawal di Malaysia, yang sebelum ini dipenerusikan oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Sidi Fadil. Sekarang ini dah diganti oleh dengan Dr. Muhammad Nur Mwaniti. Dr. Muhammad Nur Mwaniti bekas dekan kuliah ilmu wahyu di Universiti Islam Antarabangsa. Dan Dr. Sidi Fadil ialah bekas Presiden Wadah, juga Presiden ABIM dulu. Dan juga merupakan juga pengurusi lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia sebelum ini. Jadi kerjasama antara Baqi Resources dengan College Dar Hikmah ini dianjurkan oleh salah lembaga pengarah College Dar Al-Hikmah, kerana melihat bahawa teknik ini cukup bermanfaat dan amat mudah untuk diikuti oleh orang awam. Bagaimana kita boleh memudahkan orang awam untuk mula memahami teks Al-Quran. Okey, ini latar belakang saya. Saya mula belajar secara serius bagaimana nak faham Quran pada 2014 saya masuk kursus Al-Furqan. Lepas tu saya ikuti pula program Arabic Syariah program yang bertempat di office utamanya di Kanada, tapi belajar secara online. Dan saya buat kajian selama 2 tahun, dan saya bina satu modul untuk menyampaikan apa yang saya faham itu pada khalayak. Itu bermula pada Ramadan 2017. Jadi tahun ini dah tahun ke-6 lah, bila masuk Ramadan dah masuk tahun ke-6 yang saya sampaikan, dan itu sudah sampai kepada batch ke-57 ya. Jadi pada masa yang sama juga saya jadi pensyarah Business School UniKL part time, kadang ada kadang tak ada. Semester ni pula dia beri saya satu kelas untuk mengajar ekonomi. Saya punya bidang ni bisnes dulu. Saya orang awam, tak pernah pergi aliran agama sebelum. Saya lahir di Singapura. Jadi kat Singapura lagi tak ada kelas agama macam mesti ada kafar ke apa. Tapi minat saya dengan Al-Quran tu saya mendalami, dan saya sampaikan dalam bengkel ini ialah pengalaman seorang awam seperti saya ini untuk memahami Al-Quran. Itu jadi apa yang saya sampaikan merupakan pengalaman saya. Alhamdulillah, ramai yang telah ikuti mendapati ia cukup membantu dan cukup efektif berbanding dengan mereka menghadiri kursus-kursus lain yang lebih panjang masa ni, 3 bulan, 6 bulan. Itu yang dimaklumkan pada saya lah. Jadi itu saya. Jadi itulah latar belakang saya. Dan yang penting di sini, saya bukanlah aliran agama sebelum ni. Saudara Ramazan tahulah siapa saya, sama-sama belajar di ITM dulu. Okey. Jadi apa yang mendorong saya untuk rasa saya boleh memahami Al-Quran ialah ayat inilah pada surah Al-Qamah, surah yang ke-69 tak silap saya.
Iaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'an lizikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran bagi pelajaran, bagi peringatan. Fahal min muddakir, maka adakah dari mereka yang nak mengingat, nak ambil pelajaran. Jadi ini satu ingatan Allah SWT yang diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar ini. Dan ini menyentuh hati saya untuk saya rasa harusnya mudah. Kenapa susah sangat? Jadi mungkin nanti setelah tuan-tuan dan puan-puan ikuti bengkel ini boleh menilai sendirilah apa yang patut, apa yang dimudahkan. Okey. Jadi objektif khusus ini ialah untuk mengajar konsep sistem nahwu dan saraf bahasa Al-Quran. Dia begini, kita belajar bahasa Inggeris. Semua kita insya-Allah sini boleh faham bahasa Inggeris, boleh baca dan boleh fahamlah. Okey. Jadi kalau kita belajar bahasa Melayu, kita dah bahasa ibu dia tak jadi masalah. Kalau bahasa Inggeris kita belajar daripada sekolah rendah, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 11 tahun ataupun 6 tahun pun dah boleh baca dah. Bukan dah boleh kenal bahasa Inggeris, dah boleh faham, kalau baca ayat yang mudah. Kalau dah sekolah menengah patut dah lebih memahami lah kan. Dah peringkat universiti lagi. Jadi kita pula boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan faham apa yang kita baca pada bahasa Inggeris. Tapi kenapa bahasa Al-Quran tak boleh? Bahasa Al-Quran ni kita dah mula kenal huruf sejak sekolah rendah atau sebelum sekolah lagi. Yang umur kadang 5, 6 tahun, 7 tahun dah belajar dah kan. Sejak tadika lagi dah belajar dan dah baca. Dan boleh sebut dengan betul lagi. Kadang sebutan kita lebih fasih daripada orang Arab sendiri yang tak belajar Al-Quran. Itu memang hakikatnya. Tapi kita apa yang tak belajar ialah grammar dia. Grammar dan dia morfologi. Apa tu grammar? Grammar nahwu lah, tata bahasa. Dan saraf. Jadi apa yang kita akan belajar di sini ialah ciri-ciri bahasa Al-Quran yang disampaikan dalam masa 12 jam kuliah yang boleh memberi alat ataupun asas untuk kita mengenal atau memahami lebih 90% ayat Al-Quran. Maksud tu ciri-ciri umum. Dan bahasa Arab ni amat mudah kalau dibanding dengan bahasa Inggeris kerana sistem dia begitu teratur. Dia very structured, berstruktur dan juga dia very systematic. Dia punya tata bahasa dia atau grammar dia cukup structured berbanding dengan bahasa Inggeris. Saya pun mengajar bahasa Inggeris sebelum ni. Itu yang saya akan sampaikan, dan itu yang boleh disampaikan dalam masa 12 jam dan insya-Allah itu cukup untuk kita mula memahami lebih 90% ayat Al-Quran. Yang lebih 10% 5% itu adalah dalam perkara yang special cases yang kita akan menyentuh itu atau belajar itu semasa kita buat latihan aman. Kerana bengkel atau kaedah teknik baki ini kita beri kuliah bengkel 12 jam untuk beri asas-asas ilmu tata bahasa dan juga surah morfologi. Morfologi itu perubahan perkataan dan kita beri latihan amali mingguan. 1 jam seminggu untuk berlatih memahirkan ilmu yang kita telah pelajari semasa bengkel. Dan insya-Allah akan dapat tingkatkan lagi kefahaman kita. Okey? Jadi apa yang kita akan belajar sepanjang kursus ialah kita akan bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kerana belajar satu bahasa itu lebih mudah kita bandingkan dengan apa yang telah kita tahu. Kita boleh compare and contrast apa yang beza, apa yang sama. Jadi itu bahasa Arab amat mudah. Kalau belajar bahasa Turki, saya pernah ikuti sebanyak 100 jam bahasa Turki. Amat lebih suka. Okey. Jadi apa yang kita akan kenal nanti ialah ganti nama bahasa Arab. Adanya pronouns, dia punya ganti nama. Saya, awak, mereka, dia, kamu, semua itulah. Itu ganti nama kan. Kenapa? Kerana ganti nama dalam bahasa Arab ni paling banyak sebab Al-Quran ini
Al-Quran ini ialah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah kaum dahulu kala yang banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran itu lebih 60% daripada ayat-ayat Quran adalah kisah-kisah para nabi, orang-orang dahulu, ya, 40% atau 30% lebih itu ayat-ayat hukum. Jadi dia punya cerita tu dia punya masalah, dia punya perumpamaan cerita. Itu yang lebih banyak. Jadi bila cerita-cerita tentang orang, bila ada dialog, bacaan dialog, adalah kita akan berbual dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga kan. Ya, jadi itu. Jadi dalam Al-Quran ada lebih 75,000 perkataan. Okey. 75 perkataan, 24,000 perkataan itu adalah terdiri daripada ganti nama. Jadi ganti nama bahasa Arab ni lebih sikit pada bahasa Melayu lah. Lebih sikit pada bahasa Melayu. Dia ada 12 perkataan yang unik, 12 perkataan yang unik. Dan itu diulang-ulang sebanyak 24,000 kali. Bermaksud kalau kita boleh kenal dan hafal 12 perkataan ganti nama ini, dengan sendirinya kita telah boleh memahami 1/3 pada Al-Quran. Dari segi perkataan lah, 1/3 perkataan Al-Quran. Okey, itu maksud saya. Dan juga kita akan belajar tentang dia punya kata sendi dan kata hubung. Preposition dengan conjunction. Ini pun perkataan-perkataan yang berulang-ulang. Sebanyak lebih kurang 20 perkataan diulang-ulang sebanyak 12,000 kali. 12,000 kali. Ini masuk preposition seperti ke, dari, di, bawah, atas, tetapi, atau, dan, semua itulah. Itu kata sendi, kata hubung kan. Itu diulang-ulang banyak kali. Jadi antara ganti nama item nombor 2 dengan nombor 3 ni 24,000 ganti nama, 12,000 kata sendi, kata hubung, dan kata-kata yang ulang-ulang itu ini terdiri daripada separuh pada Al-Quran. Banyak lebih kurang 36,000 hingga 7,000 perkataan. Al-Quran 75,000, jadi ini perkataannya ulang-ulang. Jadi maksudnya ia akan memudahkan. Bila kita dah kenal, kita ambil masa untuk betul-betul kenal perkataan-perkataan sama dengan ganti nama atau kata sendi dan kata hubung. Keempat ialah kita kenal bentuk kata nama ataupun isim. Kata nama 3 bentuk. Kalau bahasa Melayu lain sikit, dia satu aja, kita panggil kata nama je. Tapi kata nama bahasa Arab isim tu dia ada isim, kata nama yang biasa, kata nama normal biasa, kata nama aktif dan kata nama pasif. Apa aktif pasif kita akan belajar nanti. Okay? Bagaimana punya 3 bentuk kata perbuatan atau kata kerja? Kata kerja fi'il, verb. Sama dengan bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris lebih mudah. Bahasa Inggeris dia ada present tense, past tense, future tense, command verb. Kan? Dia ada itu. Kalau bahasa Melayu sama aja bentuknya. Kita makan, setelah makan kita akan makan. Kata makan tu sama aja. Di bahasa Arab berubah. Makan untuk kata kerja semasa atau kata-kata present tense lain, makan dalam bentuk past tense lain, makan dalam bentuk future tense sama dengan present tense, ada makan dalam sama ada, tapi beza juga. Dia ada makan, saya makan, dia makan, mereka makan, kami makan, bentuknya berubah sedikit. Itu yang beza sikit dengan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu paling mudah lah. Bahasa Inggeris kita dah biasa, dan bahasa Arab ni itu yang ada pelbagai kepelbagaian, tapi itu menjadikan bahasa Arab lebih kualiti, lebih eloquent untuk disampaikan ayat-ayat Allah melalui bahasa Arab dalam Al-Quran Karim. Okey. Terus kita juga akan belajar bahawa kita masuk tentang nahu. Lepas kita kenal jenis-jenis perkataan, kita akan mula belajar tentang nahu. Iaitu
Mengapa baris huruf terakhir perkataan berubah-ubah? Bermaksud kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan nampak apa itu. Contohnya perkataan Allah. Ada ujungnya Allah, kadang-kadang Allahi, kadang-kadang Allahu. Kenapa itu? Dan banyak perkataan lain macam ada wa'da, wa'din, wa'du. Perkataan tu dia ada tukar baris huruf terakhirnya itu dengan dhamma baris depan, fathah baris atas dan kasar baris bawah. Itu kenapa? Itulah nahwu. Kerana ia menunjukkan peranan perkataan tersebut dalam ayat. Sama ada ia yang melakukan perbuatan atau ia jadi mangsa perbuatan atau ia hanya satu statement, pernyataan yang biasa. Okey, itu bagaimana kita akan kenal, nak faham ayat-ayat Al-Quran. Dan kita akan belajar tentang dua jenis frasa utama, hanya dua jenis, iaitu bagaimana dua perkataan digabung jadi satu makna. Dan di antara paling banyak jenis frasa khususnya dipanggil mudhaf, mudhafun ilaih, sandaran atau idhafah. Itu paling banyak. Kita akan belajar tentang itu. Selepas itu baru kita masuk, kita belajar tentang dua jenis ayat. Dua jenis ayat, sama ada ayat berbentuk kata kerja, maksud ayat tu bentuk ayat kata kerja, maksudnya ayat tu ada verb, ada perbuatan dalam ayat tu. Itu kata kerja. Dan ada ayat yang tiada verb, iaitu ayat ismiyah, ayat nominal lah, ayat biasa. Ayat yang tak ada kata kerja, tak ada kata kerja dalam ayat tu. Tak ada perkataan kata kerja dalam ayat tu. Jadi ada dua jenis. Jenis jumlah ismiyah yang bentuk isim, berbentuk kata nama saja, dan jumlah fi'lah, jumlah perbuatan ataupun ayat-ayat berdasarkan kata kerja. Okey. Nah, 9 itu kata sendiri khusus yang di mana ada beberapa sendi yang bergabung dengan sendi lain untuk memberi makna khusus. Dan ke-10, kenapa terdapat beberapa perkataan tidak ikut pattern atau berubah huruf. Maksudnya bahasa Arab ni ikut pattern, semuanya ikut pattern. Tapi dengan segala keadaan special cases ada yang tak ikut pattern. Itu yang kita akan terangkan supaya memudahkan kita memahami ayat-ayat yang kita baca nanti, insya-Allah. Ada soalan setakat ni? Ni 10 perkara yang kita akan belajar selama 6 minggu, insya-Allah. Okey? Right. Kenapa belajar bahasa Al-Quran? Okey. Kalau saya ditanya belajar bahasa Al-Quran dulu ke belajar bahasa Arab biasa dulu untuk faham Al-Quran? Okey, pengalaman saya syorkan belajar bahasa Al-Quran dulu. Kenapa? Kerana ia lebih mudah. Kenapa? Ia juga lebih keberkatan. Dan segala usaha kita membaca Al-Quran itu setiap huruf ada 10 pahala. Kalau kita belajar bahasa Arab daripada Al-Quran, setiap perkataan, setiap huruf yang kita baca, kerana ia daripada Al-Quran, itu memberi kita 10 pahala. Dan insya-Allah lebih berkat. Dan lebih mudah sebenarnya. Kerana saya sengaja daftar diri untuk belajar bahasa Arab Fusaha atau bahasa Arab moden untuk tahu bagaimana mereka mengajar bahasa Arab di universiti. Saya belajar dah masuk bulan ke-5, 10, 11, 12, 1. 5 lah. Bulan ke-5 dah. Jadi apa yang kita belajar dalam Bekal Baki ni, kelas bahasa Arab Universiti Yemen ni yang saya ikuti, mengajarnya dalam selepas 100 jam. Okey, selepas 100 jam. Maksudnya apa yang beza ialah dari segi vocabulary lah, vocabulary modern dan vocabulary klasik dalam Quran. Dan adakah sama bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab biasa atau bahasa Arab moden? Tidak. Dari segi nahwu, grammar dan morfologi, nahwu lah khususnya, grammar sama. Sebab bahasa Arab mengambil hukum ataupun peraturan nahwu atau tata bahasa daripada Al-Quran. Itu sama. Tapi istilah-istilah dalam Al-Quran itu berbeza dengan istilah yang digunakan. Walaupun kadang sama perkataan, tapi
maknanya yang dikendaki Al-Quran berbeza dengan apa yang digunakan oleh bahasa Arab sekarang. Contoh, satu kajian telah dibuat seorang doktor, lupa namanya, Dr. Basam. Dr. Basam. Saya dah baca buku dia. Dia buat kajian kalau surah Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir itu kan. Situ ada 65 ayat, tak silap saya, 65 ayat. Dan dia bandingkan di situ ada banyak berpuluh ungkapan-ungkapan dalam ayat dalam surah itu yang tidak pernah diguna oleh orang Arab sebelum itu. Pada zaman Rasulullah. Dia buat kajian dari sejarah. Jadi maksudnya setengah-setengah ungkapan dalam Al-Quran itu tidak pernah diguna oleh orang Arab sebelum itu. Sekarang pada moden belajar, tapi ada juga bagaimana kita faham satu perkataan Al-Quran itu. Al-Quran itu ada dia punya kaedah sendiri. Maksud bagaimana kita nak tahu mana satu perkataan secara khusus. Kerana satu perkataan itu akan diguna di beberapa ayat di berbagai surah. Dan kalau terbandingkan makna yang dikehendaki oleh Al-Quran itu, kita akan dapat makna yang lebih tepat atau lebih yang dikehendaki oleh Al-Quran. Itu. Sebab itu bagaimana Allah menjamin bahawa makna-makna yang Allah hendak dimaknakan dengan perkataan-perkataan Al-Quran itu tetap tidak berubah. Sebab kalau tahulah bahasa itu akan berubah. Bahasa Melayu tengok dah bahasa dah zaman purba atau zaman tahun 40-an dengan sekarang ada perkataan-perkataan yang berubah penggunaannya. Kan? Begitulah kalau bahasa Arab dah 1400 tahun, tentu ada perubahan-perubahan pada makna perkataan yang digunakan. Tapi Allah pastikan bahawa makna-makna kata Al-Quran itu tetap sama, ialah dengan mengkaitkan perkataan-perkataan itu dalam kisah-kisah dalam Al-Quran supaya makna setiap kata itu dapat dikekalkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita belajar bahasa Al-Quran ini, lepas tu dah faham, dah boleh faham, nak belajar bahasa Arab moden, insya-Allah lebih mudah. Sebab semua kaedah nahu dah kita belajar dah. Kaedah nahu, kaedah morfologi kita dah belajar dah. Semua dari segi mufradat, vocabulary yang kita perlu tambah. Okey? Dan untuk perbualan lah. Saya sendiri kalau cakap bahasa Arab saya tidak fasih. Kan nak belajar. Jadi itu perlu ada khusus untuk conversation, komunikasi lah. Okey, right. Jadi itu pertama, kenapa belajar bahasa Al-Quran ialah untuk kita tingkatkan mutu ibadah. Sebab bila kita baca Al-Quran baik dalam atau luar solat, bila kita tahu setiap mana Al-Quran ayat itu, ia akan memberi lebih penghayatan. Dan kalau mereka dah tahu tajwid, lepas tu tahu makna, insya-Allah taranum tu datang sendiri. Baik kita baca. Kalau nak belajar taranum yang formal pun boleh, lagi bagus. Maksud kita tahu. Kita boleh sampaikan ayat itu dengan lebih penghayatan. Okay, tapi yang lebih penting, kita ayat itu dalam solat. Atau kita baca Al-Quran itu. Dan itu kita tadabbur sekali. Okay. Kedua, bila kita dah fahami, dia akan motivasikan kita untuk baca, berasa kelezatan baca Al-Quran. Sedar tak sedar 1 jam kita baca, baru kita berhenti. Sebab nak habiskan surah tertentu kan. Itu motivasi. Okay. Lebih lagi nanti insya-Allah bulan Ramadan nanti boleh kita lebih memulakan penghayatan itu. Dan itu yang kata 1.3 menjadi batu loncatan untuk menguasai bahasa Arab secara umum setelah kita belajar Al-Quran. Okey? Alright. Jadi ini kita mula bagaimana kita mula memahami bahasa Arab Al-Quran. Okey, kalau kita bandingkan bahasa Melayu, kita ada kata nama. Kata nama adalah kata benda lah. Ini istilah ni kadang berubah-ubah kan. Ini kata nama seperti kita ada komputer, telefon, meja, kereta, rumah. Itu semua kata nama kan. Lepas tu kata ganti nama. Iaitu saya, kami, awak, kamu, atau awak seorang, awak ramai.
lepas tu mereka, dia, mereka semua itu. Itu ganti nama. Melayu tak banyaklah, dalam 6 saja kot. Saya, kami, dia, awak, kamu, dia, mereka. 6 saja lebih kurang. Jadi Arab ada 15. Okey, tapi ada perkataan yang sama jadi 12. Lepas tu kata adjektif. Adjektif ni seperti besar, cantik, hijau, luas. Itu adalah kata-kata adjektif. Dan kata-kata nama khas seperti nama orang, Yusuf, Ismail, Kuala Lumpur, KLCC, Bandar Sri Begawan, Brunei, itu semua nama-nama khas. Iaitu semua masuk dalam kata-kata yang digunakan sebagai 4 atau 5 jenis perkataan. Kalau bahasa Inggeris itulah noun, pronoun, adjective, adverb sebut. Tapi dalam bahasa Arab ini semua digolongkan sebagai satu jenis perkataan, iaitu isim. Isim istilah ini masuk nama. Nama semua. Isim. Semua panggil isim. Lepas tu ada kata perbuatan verb. Verb samalah dengan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, di bahasa Arab dia beza sikit, dia ada perbuatan-perbuatan yang untuk saya lakukan, kami lakukan, dia lakukan, awak lakukan, itu ada perbezaan sikit. Tapi dia ada juga dia punya tenses. Dia ada panggil present tense, past tense dengan future tense. Lepas tu ada command verb. Itu. Okey. Itu panggil verbs. Okey, terus kita ada kata sendi nama dan kata hubung. Preposition and conjunction itu diistilah sebagai haraf saja. Haraf atau bahasa Melayu huruf lah, fi'il atau fi'il perbuatan kan. Jadi banyak. Banyak perkataan Melayu dengan perkataan Arab amat sama. Contohnya kalau kita bandingkan nama-nama hari dalam seminggu antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab dengan bahasa Turki, kata bahasa Turki, orang Turki lebih rapat dengan Islam, maksudnya mereka lebih rapat dengan tanah Arab kan, dan mereka pernah menjadi khalifah Osmaniyah. Okey, tetapi bahasa Turki hari pertama hingga hari terakhir dalam bahasa mereka, nama-nama hari hanya satu saja yang sama dengan bahasa Arab, iaitu Jumaat. Lain semua ada perkataan mereka sendiri. Tapi dalam bahasa Melayu, Isnin sampai Ahad, itu semua dalam bahasa Arab. Sama saja. Itu yang memberi satu gambaran betapa rapatnya bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Jadi, banyak bahasa-bahasa kata-kata Melayu yang datangnya daripada Al-Quran. Sehingga kan kalau almarhum Ustaz Dr. Siddiq Fadil katakan bahasa Melayu ini bahasa Al-Quran. Kerana banyak istilah dalam bahasa Melayu dicedok pada Al-Quran. Kerana bahasa Melayu, kerana dia kurang perkataan untuk menggambarkan satu konsep dalam konsep-konsep agama Islam, itu digunakan istilah-istilah bahasa Al-Quran dan bahasa Arab untuk dipahami. Itu yang sampai sekarang kita akan lihat banyak bahasa atau perkataan-perkataan bahasa Melayu datang daripada bahasa Arab. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, jadi sebelum kita teruskan, istilah-istilah yang kita biasa guna, kalau orang lama seperti saya, kalau belajar mengaji Al-Quran dulu, tak pernah dengar fathah, kasrah atau dhammah. Ada bahasa baris atas, baris bawah, baris depan kan. Jadi ini kita akan guna istilah-istilah yang standard kali ini, iaitu kalau bahasa baris atas dipanggil fathah, kalau baris dua atas dipanggil fathah tainilah, dual. Kalau baris bawah kasrah, baris depan dhammah. Jadi fathah atau fathah taini untuk tanwin, kasrah atau kasrah taini untuk tanwin, dan dhammah atau dhammatain. Okey, itu istilah yang kita perlu biasakan. Okey. Jadi ni saya dah sebut tadi perkataan yang berulang-ulang, iaitu isim serta haraf terdiri daripada 50% semua perkataan-perkataan Al-Quran. Lebih 85% perkataan dalam juzuk pertama Al-Quran itu diulang-ulang.
Maksud banyak kata ni ulang-ulang. Bila kita dah baca satu juzuk, dia tahu maknanya, insya-Allah lebih mudah lagi. Ya, itu bagaimana Allah jadikan Al-Quran itu mudah dipelajari. Okey, lepas tu tambah pembedaan kata dengan selalu membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita akan dapat satu perkataan dengan lebih jelas. Okey, right. Jadi kita mula dengan ganti nama. Kenapa saya boleh ganti nama? Sebab ganti nama saya kata tadi terdiri pada 1/3 Al-Quran. Banyak perkataan kita pernah dengar. Kalau kita tengok bagaimana ganti nama Arab berbanding dengan bahasa Melayu ada 6 saja mungkin. Bahasa Arab ada 15. Okey, kita tengok jadual ini. Pertama kita ada ganti nama pertama. Ganti nama pertama maksud orang yang berkata-kata lah. Ganti nama pertama. Itu saya, anak. Nahnu, kami. Nahnu itu ganti nama pertama. Ganti nama kedua dan ganti nama ketiga. Itu ada 3. Dan dia ada kolom untuk feminin dan maskulin. Sama ada untuk orang nama kedua dan nama ketiga. Dan dia ada juga untuk mufrad, singular, dan ada untuk musanna, dual dan jamak. Saya akan kurangkan guna istilah Arab. Kalau siapa nak hafal boleh. Maksud dia ada singular, 1, dual untuk 2 orang dan jamak ramai. Sini yang dual ni berbeza sikit dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu sama saja, maksud ada seorang ramai, bahasa Inggeris pun seorang ramai. Jadi bahasa Arab dia ada seorang, 2 dan ramai. Ramai maksud 3 orang ke atas panggil ramai, jamak. Atau plural. Okey. Jadi kalau orang pertama saya atau aku, anak. Ini biasa dengar kan? Paling tidak pun anak ni tahulah apa maksud anak. Kalau tengok cerita perikiran dia tu, anak banyak digunakan cerita Arab dia kan. Anak. Kalau kami, nahnu. Nahnu sama untuk 2 orang atau untuk ramai dipanggil nahnu juga. Kami. Sama. Okey. Jadi untuk orang kedua, maksud kita berbual dengan orang itu. Sama ada dia lelaki. Kalau dia lelaki panggil anta. Engkau. Awak. Anta. Untuk dual, antuma. Antuma. Untuk ramai, antum. Anta, antum. Engkau, kamu berdua, kamu ramai. Kalau untuk feminin, anti. Anti. Engkau, wawak, wanita. Feminin. Untuk dual sama dengan lelaki, antuma. Untuk ramai, antunna. Itu. Jadi anta, antun, anti, antunna. Untuk orang ketiga, kita untuk maskulin ada huwa, dia. Untuk mereka 2 orang, huma. Untuk mereka, hum. Lepas tu ada untuk feminin ada hiya, dia perempuan, huma dan hunna. Jadi kita perhatikan untuk dual ni sama aja perkataan dia. Sama untuk feminin atau maskulin. Jadi sebab tu daripada 15 kotak yang ada, kerana 3 perkataan tu berpasang, jadi tinggal hanya 12 yang perlu kita hafal. Jadi perlukah kita hafal semua? Tidak. Kita hanya fokus, kalau paling kurang pun fokus tertentu saja. Maksud dalam Al-Quran ni dia cerita tentang kisah nabi-nabi. Jadi bila kita kisahkan cerita orang lain, kita banyak sebut orang ketiga. Dia, mereka. Awak tak berapa ramai lah. Jadi kalau ada dialog, itu ada awak dengan aku atau kami lah, anak tu. Jadi yang banyak berlaku dalam Quran ialah orang ketiga lelaki. Huwa. Paling kurang huwa. Atau orang ketiga ramai. Hum. Orang kedua tak ramai. Jadi fokus pada paling kurang ingat huwa. Dia, lelaki. Hum, mereka. Lepas tu hiya. Dia perempuan. Hiya. Lepas tu ana, aku dan nahnu kami. Anta pun sama juga. Anta pun tak sebanyak macam huwa. Anta, antum. Ni yang paling banyak. Jadi kalau tak diingat, huwa, hum, hiya.
anta, antum, ana, nahnu. Ingat yang lelaki je dulu. Untuk maskulin. Bila kita kenal ganti nama lelaki, insya-Allah. Yang untuk wanita kita akan tahu dengan sendirinya bila kita jumpa satu perkataan. Tak banyak, bentuk dia sama aja. Depannya ha. Kalau untuk mereka atau orang ketiga depannya semua ha. Ha, huwa, huma, hum, ya, una, hunna. Kan? Untuk orang ketiga tu, orang kedua tu mula dengan a, hamzah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Antunna. Lepas tu ana, nahnu. Hamzah. Iaitu. Jadi kita fokus, khususnya yang tak pernah belajar bahasa Arab, fokus pada huwa, hum, iya. Ana, nahnu. Anta pun biasa dengar itu. Cukuplah tu. Okey? Jadi cuba ingat yang bentuk-bentuk orang ketiga lelaki. Jadi dalam Al-Quran, domir atau panggil tadi isim domir, ganti nama. Ganti-ganti nama ni ditulis dalam Al-Quran, dia berbentuk sama ada dia terlekat pada perkataan sebelumnya atau tidak. Dia panggil muttasil atau mufasil lah. Dalam Al-Quran banyak perkataan domir terlekat pada perkataan sebelumnya. Sama ada perkataan sebelum itu adalah isim ataupun verb ataupun kata kerja. Jadi bila dia terlekat, kadang-kala ejaan dia berubah sedikit. Tujuannya hanya untuk memudahkan sebutan. Tujuannya untuk memudahkan sebutan. Banyak daripada Al-Quran ejaan-ejaan berubah kerana untuk memudahkan sebutan. Contoh kita ambil sebelah kanan, huwa tadi kan. Bila dia huwa, bila dia dilekatkan jadi hu. Jadi dia huwa tu dia. Lalu kita kata buku dia, kita tak cakap kitabu huwa. Jadi kitabuhu, belakang dia ada hu belakang. Kita contoh nanti, kita kalau huma sama, hom sama, hom, hiya dia perempuan. Dia akan jadi kitabuha, kitab dia. Kitabuha dengan ha alif di belakang. Ini yang berubah. Huma sama, hunna sama, anta jadi ka. Kita tak cakap kitabu anta. Kita buka. Kitab engkau. Okey, kalau antuma ni yang kita bicara ada kuma, antum jadi kum. Antum, kamu, antum, kamu. Kamu jadi kum, kitabukum, kitab kamu. Kalau anti wanita jadi ki. Jadi banyak wanita ni hurufnya jadi baris bawah, anti, ki. Jadi itu nanti kita akan tengok nanti. Lepas tu kuma, antuma kuma, antuna kuna, ana. Ini bawah. Ana, saya. Belakang dia jadi nun ya atau ya sahaja. Dia kalau kitabu, kitabi, kitabku. Atau kitabani, dua kitabku. Ataupun ma'zili, banyak. Ada i itu belakang, itu masuk aku di belakang. Saya. Kalau nahnu, belakang dia na, nun alif, na kami, nahnu kami, na kitabuna. Jadi fokus pada huwa, kitabuhu, hiya, kitabuha, anta, kitabuka. Kita ada ana, kalau antum kitabukum, anti kitabuki, tapi kita ambil ana, kitabi atau kitabani. Nahnu kitabana, kutubana, kutubana. Kutubukum, kitabukum, kitab, bukan kutub pelungan, maaf. Kitabukum, kitabuna. Kitabana, kitabuna, kitabi, kitabana. Okey, itu contoh-contoh. Jika tengok contoh macam gini. Singular, kalau ana, saya. Dia terlekat jadi li, bagiku. Ni lam, ada ya belakang. Li. Ni ada dua perkataan ni. Lam dengan ya. Lam bagi atau untuk atau milik. Ya ni maksudnya aku.
Kalau anti, awak perempuan, laki. Kalau anta, ada sambung ki. Anta iyaka, hanya kepadamu, hanya kepada engkau. Iyaka dalam Al-Fatihah lah. Iyaka, ka tu engkau. Kalau hiya, jadi ahliha, keluarganya. Ahliha. Untuk ahliha, keluarganya masuk wanita. Kalau huwa, kalau dia tulis bersambung, Rabbahu, Tuhannya. Rabbahu, huwa jadi hu. Okey, jadi itu bagaimana kalau dalam Quran dia nampak ini laki masuk bagi kau perempuan, anta iyaka atau laka lah. Itu bagaimana perkataan-perkataan itu ditulis ataupun ditulis dalam Al-Quran. Kalau untuk plural jamak, dan nahnu, kami, ihdina, tunjuki kami, na di belakang. Ihdina, nahnu, kami. Antunna, mereka perempuan, kaidihunna. Kaidikunna, maaf, kaidikunna. Kamu perempuan, kamu perempuan. Antum, kamu lelaki. Minkum jadi kum, antum jadi kum. Hunna jadi ini untuk mereka perempuan, dan hum alaihim, mereka atas mereka lelaki, kepadanya. Untuk alaihim, kepadanya, atasnya. Okey, itu bagaimana perkataan-perkataan ini, domir itu ditulis bila terkat. Dan banyak dalam Quran, domir atau perkataan dipanggil domir ni, dipanggil isim. Domir ni ialah terlekat daripada, terpisah daripada perkataan sebelum ini. Okey. Jadi kita buat latihan ini. Bagaimana nak kena pasti domi atau ganti nama. Dia isim ganti nama sama ada terlekat atau terpisah. Contoh pada ayat pertama ni kita ada, kita cari mana dia domi ataupun ganti nama dalam ayat ini. Contoh kita tengok, wa qala allazina naja minhuma waddakara. Jadi kita tengok sini minhuma. Di antara keduanya, min huma. Jadi huma ni adalah domi. Domi bermaksud mereka berdua ataupun daripada keduanya. Ini adalah domi, huma. Ada lagi di bawah. Boleh sila buka mic dan beritahu saya, insya-Allah. Ba'da ummatin ana unabbiukum. Ana ada, Ustaz. Ana. Unabbiukum. Anjam, ana dulu. Ana terpisah ke terlekat ni? Ana terpisah. Terpisah pada ana. Kalau terlekat jadi ummati, ada ya sini. Jadi ummati. Unabbiukum. Terlekat. Apa maksud hukum ni? Mutasil. Mereka. Mutasil. Kamu. Yang kedua, kamu lagi orang ketiga. Kamu lelaki. Unabbiukum. Okey? Bitakwilihi. Kenapa hi bukan hu? Hi, bi. Sebab dia ada bi bawah depan. Sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah. Kasrah. Bitakwilihi dengan takwilnya. Jadi lihi bukan lihu. Itu saya kata ejaan tu berubah dalam hu, asal hu jadi hi kerana sebutan. Kerana kalau kata dia tetap hu, bitakwilihu susah nak sebut. Bitakwilihu susah. Dia mudahkan jadi bitakwilihi. Kalau sebelum dia huruf tu berbaris kasrah, dalam hal ni li, hu akan jadi hi. Tapi dalam Al-Quran ada dua tempat saja yang biasa tulis hi jadi hu. Dua tempat. Walaupun huruf sebelumnya adalah baris kasrah. Itu special case. Itu kerana apa? Kerana penegasan. Ada dua tempat, iaitu satu tempat pada surah Al-Fat ayat 10 dan Al-Kahfi. Kita baca Al-Kahfi ayat 63.
Nah, itu tentang bagaimana syaitan melupakan pembantu Nabi Musa tentang ikan tu, nafsihu, dia bukan nafsihi. Tu jadi itu boleh tengok. Okey, terus ada lagi. Pak, tak adalah. Itu je lah kan. Tak ada. Ada lagi satu. Ya, apa? Pak Arsilu tak ambil lah ayat dah. Kenapa nun ni baris kasrah? Oh, nak sampai bawah ke ni? Kenapa Pak Asilu ni, kenapa nun baris kasrah? Pak Arsilu ni. Aku ni. Ni Dia aku jamak. ni. Ya Ini dia ya dia Dia asalnya nun ya, Hmm. tapi dia hadafkan dia ini. Wahazafkan ya. Ini Asilu ni bukan ini perkataan ni habis Pak Asilu, ada alif sebenarnya asalnya. Dia sambung ni masuk aku. Maka hantarlah aku. Maka utuslah aku. Okey? Bagaimana kita mula kenal dhamir ataupun ganti nama dalam ayat Al-Quran. Ini kita tahu. Jadi kalau ayat pertama min humai dua perkataan. Unabbiukum ni dua perkataan. Unabbiu satu, kum kamu. Kamu. Ummatin anata bisa okeylah contoh perkataan asing. Macam bitakwilihi. Ini tiga perkataan. Bi depan dengan takwilihi itu ada fi'il mudhari', ada isim takwili. I dia. Dan fa'as itu tiga perkataan. Fa tu maka, fa tu haraf lah. Asilu ni, asilu. Hantar, utuslah aku, ni tu aku. Jadi itu. Jadi itu kita bagaimana kita bezakan perkataan dalam Al-Quran itu. Okey, ada soalan? Ustaz ni dalam unabbiukum tu kan ada dua domain tu, tu unabbiukum aku. Okey, unabbiukum ini adalah dalam keadaan dia fi'il, perbuatan. Dalam bahasa Arab perbuatan untuk setiap yang melakukan tu berbeza bentuk dia. Dengan mengubah huruf pertama. Kalau ni untuk aku. Kalau nunabbiu kami. Kalau yunabbiu dia. Jadi dia tidak dikira dhamir, dia dikira fi'il. Dalam apa tu mudhari' lah kan? Ada pelaku dia. Tak mudhari' lah tu ya? Ada fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Maksud dia bukan dhamir. Dhamir, perkataan dhamir khusus macam kum, anak. Tapi dia terjemah perkataan ni, aku beritahukan kepadamu. Ini kita akan belajar fi'il, kita tahu ni unabbiu ni kita perlu terjemah sebagai aku memberitahu. Okey? Aku memberitahu kepadamu ya. Kepada kamu. Okey? Jadi itu adalah fi'il. Itu adalah fi'il. Kata perbuatan ni kata kerja. Okey? Ada soalan lain? Bukankah itu macam majhul ni Pak? Unabbiuhu. Tahu tak. Majhul tu kemudian puan. Okey. Dan kita belajar dhamir saja. Okey, sila sambung. Cari dhamir di sini. Walamma jahazahum Hum. hum. Apa maksud home sini? Mereka lah. Mereka. Jahazahum terlekat. Bagaimana tengok kan? Menyiapkan bekal mereka. Jadi automatik jadi bekal mereka. Dia jadi dua perkataan dia satu makna kan, bekal. Terus lagi Bijahazihim. jahazihim. Ni pun mereka juga. Hum dengan him. Tapi apa beza dia? Ialah kerana huruf sebelum him ini adalah dan berbaris kasrah, baris bawah. Bijahazihim. Nak cakap bijahazihum susah. Dia mudahkan. Dia sama makna ni. Jahazahum dengan jahazihim. Sama makna. Sama bekal. Sama bekal mereka. Cuma ni ada alif, ada beza sikit lah. Ini masuk plural dia. Bijahazihim. Bekal-bekal mereka. Okey? Okey, right? Tapi maknanya tak jauh. Terus ada lagi? Uktuni. Uktuni. Bawakan kepadaku. Ni maksudnya
Aku, saya. Akulah. Dan dia terlekat. Asalnya terlekat. Sebab waw dengan nun tak boleh bersambung. Huruf waw dengan huruf nun tak boleh bersambung. Jadi sebab dia ni macam berpisah. Sama dengan ra dengan ha tak boleh tulis sambung. Kalau boleh sambung dia sambung lah macam lakum ni. Kan? Okey, itu maksudnya. Jadi hom, him, ni, lepas tu dia ada Lakum. Ada lakum. Baik. lakum Wakil maksudnya lakum. Lakum. kamu. Kamu. Okey. Lepas tu kita lagi Min abikum. Abikum. min abikum, dari bapa kamu. Okey. Ala ta'una anni ni. Anni, bahawasanya aku. Nun ya aku. Ya aku. Kemudian aufil kaila wa ana. Ana. Wa Ana. ana dan aku, saya. Ini terpisah. Kalau ana dia terpisah. Kalau dia terlekat dia ni. Terus saya lagi Khairul munzilina. Tak ada. yang ufi ni bukan aku sini. Ufi ni sebab huruf asal dia ada wafi, waw fa ya. Ya tu sebahagian daripada perkataan asal. Jadi dia bukanlah aku situ. Cuma dia ni kata aku. Sama macam tadi unak fi hukum ni ufi. Aku menyempurnakan. Okey? Jadi kalau tengok sini satu ayat ni berapa ganti nama ada? Banyak. Banyak kan? Itu yang kalau 1/3 kurang. 7. Hom, ni banyak. Satu ayat je ni. Okey? Right? Ada soalan? Tak ada yang Ustaz cakap ufi tadi ni macam mana daripada wafa? Dia wafi. 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 Wafi wafa ya. Huruf asal dia waw fa ya. Okey. Jadi itu lepas tu dia ada tu bunyi fi di belakang tu. Okey? Right. Saya buang garisan dulu. Okey, kita habiskan satu lagi exercise, lepas tu kita rehat kejap ya. Khusus kita rehat dalam 15 minit, lepas tu kita habis 10.30. Kita rehat 10-15 minit lah. Ni tapi ni cepat, ni kita cepat 15 minit dulu. Okey. Jadi kita ambil latihan terakhir ni, latihan ni. Ketiga, silakan. Ada lagi komen sini. Oh nak cakap Jamil juga ni, Kuala ni. Ya. Kuala Rabbi, Tuhanku. Ni Rabbi Tuhan. Ni sebenarnya ada Rabbui asal dia. Rabbi. Dan Rabbu dengan ya dia. Dengan ya. Jadi dia Rabbi, dia bahasa Tuhanku. Ya, asal Rabbui susah nak sebut dia Rabbi. Terus lagi Ilayya. Ilayya pun sama juga Ilayya. Aku. Ada bukan yi sebab lam berbaris fathah. Jadi Ilayya bukan Ilayyi, Ilayya. Ya da'unani. Ya da'unani pun nani. Mim ya belakang. Huruf asal ya da'una. Ni itu aku. Jadi mereka mengajakku. Ilaihi. Terus Ilaihi. Sama juga kan tadi. Ilaihu, ilaihi. Dia. Ya. Terus Ani. Tasrif anni. dariku atau tentangku. Anni. Hunna. Kaidahunna. Kaidahunna. Hunna mereka Perempuan. Hunna. Kaidahunna. Tipu daya mereka. Terus Ashabu ilaihinna. Hunna dengan hinna sama. Ini untuk menggunakan sebutan jadi itu hunna. Jadi hinna. Kepada mereka perempuan. Wa aku minal jahilina. Tak ada wa minal jahilina. Kita tak ada dhamir. Jadi aku ni min fi'il dan aku jadi. Okey, itulah bagaimana kita kenal kata-kata dhamir atau ganti nama Al-Quran. Jadi untuk exercise untuk minggu ni sebelum kita jumpa minggu depan, bila baca Quran itu
ialah kita tengok mana domain. Kenalkan domain. Okey. Okey. Jadi Hello. ya, silakan ada soalan. Okey, kalau bijaha zihim ni kita sebut bijaha zihum dalam perbualan kira salah ke? Salah. Bukan salah lah, orang faham. Tapi dari segi fasah tak fasih lah. Tak fasih. Okey, tapi dalam Quran salah, kalau dalam Quran salah lah kan. Perbualan Kita sebut baris tu. Baris untuk ke akhir tu memberi makna yang khusus. Khususnya dalam isim-isim lain lah. Tapi kalau domain kita tahu hum, tapi kadang-kadang macam tadi saya kata ada dua tempat dia dalam Al-Quran tu patut selalu kita macam lihi kan, ilaihi kan. Di situ ada bunyi hu. Tempat dia tu di ayat 10 surah Al-Fat, surah yang ke-49, 48 dan surah yang ke-18 Al-Kahfi ayat 63. Jadi Al-Quran kita kena ikut punya baris. Dan kalau kita bercakap bahasa Arab berbualan, kalau cakap bijahizihum orang faham tapi tak fasih lah kan. Okey. Macam kita cakap kaifa haluka. Salah tu. Banyak orang cakap kaifa haluka. Dia kena panjang ada mat. Kaifa Mati. haluka. Matikan di ujung dia tu. Kaifahaluk. Selamat, jalan selamat. Okey, alhamdulillah. Kita rehat kejap 15 minit. Kita jumpa lagi untuk sambung pelajaran kita insya-Allah. Saya akan postkan okey, saya stop recording sebab akan minggu depan insya-Allah. Tadi Ustaz nak tanya tadi, surah Kahfi ayat 63. Lagi satu surah apa tadi? Al-Fat ayat Al-Fat. 10. Al-Fat.